Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ayo sayang kita bersua, ayo kita kelentang kelentung kelentang kelenteng, alalali lale. Ayo sayang kita bersua, ayo kita kelentang kelentang kelentung, alalali lale. Bukan mahu ganggu engkau bekerja, tapi teringin juga kau mengisah. Rindu, rindu, gila. Kata tak mau tapi hatiku mau. Kau patut tahu apa yang aku mahu. Dekat sama kamu. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ayo sayang kita bersua, ayo kita kelentang kelenting kelentang kelentung, alalali lale. Ayo sayang kita bersua, ayo kita kelentang kelenting kelentang kelentung, alalali lale. Highway jam, nak kecil jam. Macam apa harga ini? Hai, Assalamualaikum. Dah start, dah mula dah rancangan kita nasi lemak kopi O. Tak sedar lah, Pak. Betul, tak sedar. Saya dari tadi kelentang-kelenting, kelentang-kelentung. Alal-lale-lale. Alal-lale. Tak ingat pula lirik tu. Kan? Lah, lepas tu ada dalam lirik tadi tidur lena tak? Semalam tidak. Sebab saya macam tak nak tidur sebab hari ni kita akan kita bersiaran bersama dengan Hafiza. Ya ke? Kalau sebut pasal bersiaran tu, semalam Alhamdulillah saya bersiaran. Episod pertama nasi lemak kopi O semalam, tapi hari ni saya juga bersiaran Hafiza Azmi, tapi hari ni berbeza. Kerana semalam saya bersiaran dengan Fakrul Radi, hari ni saya bersiaran dengan siapa je? Hari ni saya bersiaran dengan berwarna merah jambu ni. Betul, kita sedondol hari ni. Sedondol apa? Ahmad Bazar Nabila ataupun dikenali sebagai Bar Zaizan. Cakap pasal semalam Hafiza membuka tirai nasi lemak kopi O untuk edisi baru 2024, membuka dengan lebaran baru, nafas baru, perabot baru, set yang baru, dan saya juga berbangga Hafiza. Sebab semalam Agung kita yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan juga Raja Pemansuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mencemanduli perkenan untuk sama-sama berkunjung ke Seri Pentas, Hafiza. Ya, betul, Dan Raja Pemansuri Agong yang paling menariknya ada menyebut program kita nasi lemak kopi O. Raja Pemansuri kenal program kita, Ini buat saya semangat ni. Ya Allah, bangganya, Pak. Yang lagi saya bangga adalah semalam baginda berdua juga turut berkenan untuk mencemanduli menyampaikan berita di buletin utama dalam slot khas iaitu Buletin Diraja, Hafiza. Pasti mendapat tontonan yang tinggi kerana kita pun tahu pasangan diraja kita amat
amat sporting, Betul. amat berjiwa rakyat dan sebagainya. Dan tak lupa juga bah ketika ini dan sebelum ini juga kru NLKO ada membuat pengagihan dan memberi nasi lemak kepada orang ramai di sekitar Lembah Kelang. Dan baru-baru ini Hafizah, saya juga berkesempatan mengedarkan nasi lemak percuma kepada pengunjung-pengunjung yang bertuah di Nasi Lemak Kak Norma ataupun lebih kenali sebagai Nasi Lemak Petron TTDI baru-baru ini Hafizah. Sangat meriah dan dapat dilihat di kaca TV pada ketika ini. Saya nampak tu ramai yang beratur pada ketika itu dan ramai yang berjaya menjawab soalan. Antaranya saya tanya apa resipi buat nasi lemak. Dapat jawab tak semua? Dapat. Saya minta 5 bagi 7. Bagi 7. Nasib baik bah pandai masak. Betul. Kalau bah tak pandai masak habislah. Betul Hafizah. So apa yang menarik hari ni Hafizah? Okey bah, apa yang menarik dalam Nasi Lemak Kopi U hari ini? Kalau semalam kita dah ada banyak topik menarik, hari ini lagi menarik insya-Allah. Tak pernah tak menarik Nasi Lemak Kopi U. Tak pernah sentiasa tak menarik. Macam mana sentiasa? Sentiasa menarik. Saya dah sentiasa bersedia dengan bah ni. Sebab bah selalu akan suruh. Okey, dan apa yang menarik pada hari ini ialah kita ada aspirasi bersama jenama mereka popular tempatan Rizman Ruzaini. Betul. Saya tak sabar ni. Tak sabar? Tak sabar. Tapi Hafizah cakap pasal baju. Saya takut nanti kalau ada Rizman Ruzaini ada memberi pendapat ke tentang fashion kita pada hari ini. Okey, kita risau sikit lah. Tapi tak apa Hafizah, jangan risau. Sebab lepas ni, cakap pasal baju ni Hafizah. Cakap pasal baju ni, nanti akan ada satu topik khas. Apa so tu? Hafizah dah berkahwin, jadi siapa yang basuh baju sebenarnya? Alah, ini seorang pelangkap ke bah? Lengkap sikit Siapa basuh baju? Suami? Suami? Slow je sebab cakap. saya tahu Perlahan je Hafizah cakap. bukan tak basuh baju, basuh. Marahlah suami saya kat rumah tu. Basuh Hafizah, tapi mungkin Hafizah basuh baju, masuk dalam mesin basuh tekan, betul? Kan mudah. Kita mudah. kan ada yang mudah, kenapa nak sukar kan? Betul juga kan? Okey, dan seterusnya kita ada topik berkenaan benarkah kadar kesuburan negara semakin rendah dan kenapa? Isu itu kita akan kupaskan sebentar lagi dalam Nasi Lemak Kopi U. Betul Hafizah. Dan bercakap mengenai dengan pelakon fashion kita yang terkenal, Rizman Ruzaini, kan Hafizah. Lepas ni kita akan kembali dan sebelum itu kita akan saksikan berkisan yang disediakan. Saksikan. Bukan calang-calang. Sentuhan mereka diperagakan oleh supermodel terkenal antarabangsa Naomi Campbell ketika Minggu Fashion Dubai 2023. Pencapaian antarabangsa diperakui setiap kali pertunjukan fashion mereka diadakan di luar negara. Rizman Ruzaini, satu jenama megah yang bertapak di negara hampir 2 dekad. Rekaan fashion duo ini sering mendapat perhatian selebriti ternama tanah air, sama ada untuk busana perkahwinan, acara karpet merah atau majlis kerajaan mewah. Bermula sebagai sahabat sejak zaman universiti sehingga kolaborasi idea kreatif Rizman Nordin dan Wan Ruzaini Wan Jamil mewujudkan label Rizman Ruzaini yang utuh sehingga kini. Titik perubahan hidup bermula apabila penyanyi terkenal Ziana Zain bekerjasama dengan Rizman Ruzaini untuk memperagakan baju rekaan mereka ke anugerah bintang popular berita harian ABPBH 2006. Ketika itu, mereka masih menuntut di institusi pengajian tinggi. Duo ini tidak menoleh ke belakang. Kejayaan demi kejayaan dirangkul melalui anugerah serta pengiktirafan tempatan dan antarabangsa. Aspirasi di NLKO membawakan mereka di sebalik jenama megah Rizman Ruzaini. Itu dia tadi Hafizah. Bikisan kita sediakan Naomi Campbell, Hafizah. Naomi Campbell, ya. Bukan main bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Betul. Jadi kita nak tahu, okey, bersama kita pada hari ini bah. Kita saya bangga sangat ini dalam Nasi Lemak Kopi U.
sangat bangga Betul. dan berbesar hati kerana siapa tak kenal dengan Betul. dua peringkat fashion terkenal iaitu Rizman Nordin, pengarah urusan Rizman Ruzaini Group, dan juga Ruzaini Jamil, pengarah urusan dan pengarah kreatif Rizman Ruzaini Group. Selamat datang Rizman Ruzaini. Terima kasih kerana menjemput kami juga. Terima kasih. Sarapan dah bagi tadi? Dah. Makan apa nasi lemak? Saya makan croissant. Nampak tak label dia? Naomi Campbell kan makan croissant lah. Ya, betul. Okey, okey. Baiklah, Rizman Ruzaini, kita ada nak tanyalah satu soalan sebelum kita mulakan dengan soalan seterusnya. Nak tanya, macam mana ataupun bagaimana Naomi Campbell ni boleh bersetuju ni memperagakan busana daripada Rizman Ruzaini dalam pertunjukan fashion di Dubai tahun lalu? Bagaimana? Siapa nak jawab ni? Okey, saya jawablah. I think okay, it's always been a dream lah untuk semua peringkat fashion di dunia ni untuk nak pakaikan untuk ada supermodel I boleh cakap, kita boleh cakap Naomi Campbell the only supermodel yang masih lagi utuh lah untuk pakaikan dia di fashion runway kita. So of course bermula dengan impian, lepas tu kita reach out to their team and whatnot, tapi bukanlah benda yang mudah because you know kita di Rizman Ruzaini from Malaysia kan, even dia orang pun tak tahu kat mana Malaysia agaknya kan. But I think because of kita punya jati diri yang tinggi, macam kalau siapa yang tahu saya tahulah kalau saya nak satu saya akan dapatkan apa cara sekalipun. And then alhamdulillah bila kita ada vision, kita ada matlamat dan memang actually somehow dia akan sampai kepada kita. So apparently kawan kepada kawan kami bekerja dengan Naomi Campbell. And then bila itu lebih mudah lah dia punya percaturan tu, sebab asalnya kita pergi kepada agensi tu memang tak layan lah, 2 bulan kita tunggu tak layan. Then apparently kita tanya kawan kita ada tak siapa-siapa yang kenal. So kawan pada kawan tu kebetulan tengah berada dengan Naomi Campbell di Milan. So bermulalah pencaturan kita macam tu. Itu macam tu kisah Fiza kan. Nama Rizman Ruzaini ni. Yep. Allah memang kenal lah. Luar negara kot, Naomi Campbell kot kan bawa apa pakaian tu memperagakan cantik pakaian sungguh tu. Naomi Campbell dengan berwarna gelap, warna hitam kan, dengan Yes, kristal, yes. dihiasi dengan kristal. Dia sangat-sangat cantik apa? Betul. Dan wujudlah satu persoalan kan Cik, persoalan. Persoalan. Kan. Itu penting, persoalan. Kita lihat nama Rizman kan. Tadi pun yang nak jawab dulu adalah Rizman. Jadi saya tanya Ruzaini pula. Okey. So jadi Ruzaini, nama Rizman Ruzaini kuat. Jadi dia nampak Rizman, minta maaf, macam lebih ke depan. Dia nampak macam Ruzaini macam pendiam sikit. Jadi apa peranan dia? Kayaknya ada tak macam konflik antara berdua ke in terms of dalam mendepankan jenama atau sebagainya? Okey, bila sebut Rizman Ruzaini ni, alhamdulillah kami hampir 19 tahun di mana hubungan saya dengan Rizman bukan persahabatan saja, tapi di luar dah jadi macam satu family. Dah jadi family dan bila kita masuk dalam kerja, kita jadi profesional. Saya ambil langkah yang sangat-sangat profesional bila bekerja. Saya trust dengan saya punya sahabat saya dan manakala dia juga partner saya dalam bisnes. Bila kita bekerja dalam berkumpulan ni, kita kena ada kepercayaan tu, trust tu. So alhamdulillah benda tu saya tiada muskil dengan dia. Dan mungkin ada juga perbalahan, normal lah, ada perbalahan, tetapi bila dah menjadi lebih matang sampai sekarang ni, so langkah dia adalah lebih baik saya mendengar dahulu dan kemudian baru ada decision dan sebagainya. Itu adalah saya punya peranan. Dan bila sebut dalam perniagaan kami, Rizman lebih pada pengurusan, saya lebih pada kreatif. So banyak di belakang takbir, Rizman banyak di depan. Itu kata kunci dah Fiza, kepercayaan. Jangan ada kemuskilan. Jangan ada persoalan. Persoalan tu boleh, tapi jangan ada kemuskilan. Tanya dulu, berbincang dulu, betul tak Rizman Ruzaini? Okey, dalam segmen pada hari ini kita tahulah kalau kita bercakap mengenai perniagaan ataupun pencapaian Rizman Ruzaini tidak asing lagi. Tapi kita nak fokus kepada keutuhan persahabatan sebab kami sangat kagum melihat keutuhan persahabatan yang terjalin sehingga boleh menjadikan perniagaan anda berdua semakin berjaya. Jadi kita nak tanya sikit tadi kalau Ruzaini ada menyebut kita kena tiada ada kemuskilan dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin mereka di luar sana yang bersahabat baik nak bekerjasama, nak memulakan perniagaan bersama dan boleh menjadi rakan niaga yang baik. Apa formula sebenarnya Rizman Ruzaini boleh kongsikan? Mungkin Rizman.
Saya rasa formula dia sangat mudah. Kita perlu tahu apa matlamat kita sebenarnya. Matlamat kita actually somehow, bila matlamat itu umpama kita punya destinasi lah, kita nak pergi ke matlamat itu. So kalau kata kita tak ada matlamat, dia akan bermasalah because of nanti kita akan rasa orang lebih daripada kita, orang kurang daripada kita. Tapi bila ada matlamat, kita tahu whatever that we do, kita tahu heading kepada destinasi yang kita nak capai. Itu satu. Macam kami, visi kami di Rizwan Rozaini adalah to be the brand dekat menjadi brand yang boleh menjadi inspirasi kepada orang lain, yang mana boleh meletakkan nama Malaysia di peta fashion dunia. So kalau kita tengok visi kita sangat jelas, it's bigger than us, it's bigger than the brand, it's bigger than Rizman dan Ruzaini. So dia macam teamwork yang mana kita perlu jadikan company ini sebaik mungkin supaya company ini boleh dijadikan contoh yang mana satu hari boleh memberi manfaat dengan memberi ilmu kepada orang lain how to do this business, how to do the right way to do this business. Macam itulah kiranya. Jadi Hafizah, cakap mengenai tadi kan, ada tak wujud konflik pernah jadi tak? Aduh lah, gila tak ada. Tapi I think by the end of the day, macam Rizman Rozaini sendiri, kami bukanlah Rizman dan Ruzaini saja. Kami di dalam company Rizman Rozaini Group sini ada hampir 100 orang. So of course masing-masing ada tugas masing-masing. Macam Ruzaini cakap tadi, dia ditugaskan memang pengarah kreatif, macam saya pengarah urusan. So bila macam tu kita tahu role masing-masing, dan of course along the way tu kita ada senior leadership team kita, yang mana kita kalau nak buat decision besar, kita akan buat meeting dan sebagainya. Dan daripada situ kefahaman dan keputusan tu dia merangkumi daripada perbincangan keseluruhan, bukan kami berdua saja. Tapi kalau sekiranya ada konflik, dan macam Rizman pun cakap tadi, mesti ada konflik. Ada tu boleh nak korek kan? Kalau nak korek ni sedap. Okey juga kan? Okey, tapi biasanya siapa yang menjadi pendamai selalunya? Rizman ke Ruzaini? Siapa yang lebih baran? Siapa yang lebih cool? Macam tu. Selalunya saya lah. To be honest, selalunya saya lah. Because by the end of the day, mungkin sebagai pengarah urusan ni, saya ada visi yang jelas mana apa yang saya nak buat dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin tanpa tanpa explanation yang betul, kadang-kadang orang ni susah nak faham, tambah especially macam Ruzaini as a partner. So kadang-kadang of course akan timbul pertanyaan, betul ke kita buat ni, betul ke ni, betul ke tak. So akan perbalahan. So bila perbalahan ni, usually saya akan ambil masa sekejap, cool down, and then saya akan jumpa balik, saya akan explain, okay, actually why I did this because of this. Lepas tu dia macam, oh patutlah, selesai. Usually macam tu lah kiranya. Dan Rizman Ruzaini, kita tolak kejap sebagai rakan perniagaan tu. Kalau rakan persahabatan ni, apa karakter yang Rizman ada yang orang lain tak tahu, dan apa karakter Ruzaini yang dia kena jawab lah. Tapi kita kena jawab. Secara jujur, ikhlas, eksklusif. Yang tak ada lagi dekat mana-mana interview. Kalau dapatlah. Rahsianya, maksudnya karakter ataupun personality Rizman ni. Satu saja. Kali satu lah. Satu kan, satu cukup lah. Boleh juga nak yang baik ke yang buruk? Baiklah, yang baik. Ataupun yang baik satu, yang buruk satu. Okeylah, adil. Takutnya. Yang baik satu, yang buruk satu. Kalau yang baik pada diri dia bila berkawan ni, dia seorang yang suka mendengar. Itu ada pada Rizman. Personal lah. Ya, personal. Kalau saya ni lebih kepada family, di kampung dan adik-beradik dan sebagainya. Tempat saya meluahkan saya punya perasaan dan sebagainya. Kadang-kadang jauh untuk nak lepaskan pada mereka kat sana, kena telefon kan. So paling dekat dengan family saya, sebelah saya, dia sebelah saya, inilah dia. Itu ada pada kelebihan apa yang ada pada Rizman. Sweet betul ni. Rizman pula. Rizman macam mana? Tapi saya rasa mungkin macam Ruzaini, macam mungkin dia dah sebut tadi, macam satu benda yang orang mungkin tak tahu pasal Ruzaini, dia sangat dia family man lah, family man. Dia sangat appreciate komitmen yang kita tunjuk kalau kata dalam berbentuk family. Kadang-kadang kalau kata kita buat gathering, perjumpaan family, kita tahulah he's the man lah kiranya. Macam tu. Okey, kalau antara Rizman dan Ruzaini, biasanya siapa yang lebih banyak mencetuskan ilham ataupun inspirasi kepada fashion ataupun kepada sesuatu design? Dia actually dia terbahagi kepada dua. Kalau kata dalam bentuk perniagaan, memang saya lah. Kalau kata dalam bentuk rekaan fashion dan design, creative part memang Ruzaini. Sebab kalau contoh koleksi yang kita you guys boleh tengok kat sini, ini adalah koleksi yang mana kita pentaskan di pentas fashion Dubai, yang mana Naomi Campbell punya collection. Dan koleksi ini actually diinspirasikan
daripada Ruzaini sini, dia adalah orang yang bertanggungjawab mencari inspirasi. So inspirasi ni bermotifkan apa tu? Apa sumber inspirasi? Okey. Sumber dia. Sebenarnya yang ni kita first time kita pergi Dubai kan, kita bawa koleksi Spring Summer ni. Kita bawa daripada heritage ataupun kisah dongeng Naga Tasik Chini, Pahang. Negeri Pahang juga. So apa yang menarik pada negeri Pahang tu sendiri, dia ada kisah dongeng tapi kita tak keluarkan, kita tak korek keluarkan. So apa yang berada dekat sini adalah daripada tenunan ataupun songket negeri Pahang tu sendiri, kita keluar, kita tafsirkan dalam bentuk bidding. Saya tafsir? Ya. Dia kalau tengok macam-macam lah. Dia kalau tengok macam-macam lah. Macam tengok kalau kat bawah tu nampak macam ada sisik naga sikit. Lepas tu ada bintang-bintang pancaran bintang di malam hari ke Tasik Chini. Macam ada sejarah naga bersembunyi dalam gua tu. Ada. Nama naga tu Sri Gumum. Tapi kalau Hafiza kau nak tafsirkan ni makan masa memang 2 hari. Tapi kalau saya pakai ni, dia macam dah menyapu lantai. Di Tapi tak ketinggian apa. model kan. Tapi lawa. Betul lah. Cantik. Tapi Hafiza kau nak tafsirkan baju ni mungkin makan masa 2 hari ni LKO 48 jam. Tapi kalau kami perasan, saya perasan sendiri, Rizman Ruzani banyak menghasilkan tona gelap. Adakah itu trademark sebenarnya? Sebenarnya lah. Yes. Sebenarnya kalau sebut final year kami pun Rizman Ruzani ni, kala-kala warna-warna masa zaman gelap. UiTM dulu zaman kan? UiTM dulu memang warna hitam putih memang sinonim lah yang kami berdua. Oh, faham. Okey, baiklah. Rizman Ruzani, jadi apa saranan kepada di luar sana mungkin yang dah bersahabat lama tapi tak boleh nak meneruskan perniagaan? Jadi perniagaan dah berjaya sehingga keluar negara sampai ke Dubai kan. Jadi apa saranan daripada Rizman Ruzani sendiri? Apa tips lah? Okey, yang penting saya rasa matlamat tu sangat penting lah. Matlamat bila kita nak buat perniagaan ni, matlamat tu sangat penting. Anda harus clear, umpama crystal clear apa matlamat anda, itu satu. Nombor 2, whatever it is, whatever happen, whatever apa perbalahan ke apa, dia harus berbincang. Communication is the key of everything. Whatever it is, kita kena communicate. Sometimes kita mungkin tak tahu apa yang berada dalam kepala kita. Mungkin orang luar tak tahu. Mungkin orang, our partner tak tahu. We need to tell them what is our plan, what is why we are doing this, why we are doing that, what is, bila macam tu, dia akan lebih jelas. I think by the end of the day, apa yang membuatkan kami terus kekal sehingga hari ini adalah communication sebenarnya. It's all about communication. Maknanya kita tahu bahawa keutuhan persahabatan dan juga rakan niaga, dia punya key, dia punya kunci adalah komunikasi yang baik. Dia kalau bukan saja komunikasi tapi kena komunikasi yang baik sebagai seorang sahabat untuk kita berjaya. Kadang-kadang kita nak tengok sahabat kita berjaya juga, sama-sama naik. Betul. Okey, baik abang. Terima kasih Rizman Ruzani kerana sudi meluangkan masa bersama kami di NLKO. Dan tak apa rasanya, rasanya mungkin jemput lagi kot produsen boleh nanti. Tak apa, banyak sangat apa kongsian nak kita kongsi, nak kita dengar sebenarnya. Menarik betul ni. Sebab saya pun ada sekolah dulu, sebab dulu saya belajar fashion sekejap. Oh, belajar fashion? Belajar. Sebab tu nanti dia korek dia. Tapi tak apa, dia tu untuk segmen lain kali pula. Okay? Datang lagi. Okey, NLKO. Dan terima kasih ucapkan kepada kedua-duanya, Rizman Ruzani kerana kesudian. Dan selepas ini Fiza cakap pasal baju juga. Baju. Kalau pasal baju, lepas ni seperti yang Bah cakap pada awal rancangan tadi, topik mengenai apabila suami basuh baju. Dan pastinya para wanita, para ibu-ibu dan isteri-isteri di luar sana tak sabar-sabar menanti topik ini. Betul. Nak tahu lebih lanjut, kita kupas lagi. Selepas ini kita berehat seketika. NLKO. Nasi lemak kopi Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi Hai, bertemu kembali dalam Nasi Lemak Kopi O seperti yang dijanjikan kepada anda, kepada penonton Nasi Lemak kami. Kami bawakan topik yang saya kira dinanti-nantikan oleh para ibu, para wanita, isteri di luar sana, iaitu apabila suami basuh baju. Dan untuk kita kupaskan ataupun kita dengar sedikit pendapat bersama saya pada hari ini dalam Nasi Lemak Kopi O, Ustaz Ilyas Ismail, pendakwah terkenal. Assalamualaikum Ustaz Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiza, apa khabar? Alhamdulillah, sigap bergaya Ustaz berbaju kurta di situ. Ustaz tahulah topik kita pada pagi ni, pada hari ini dalam Nasi Lemak Kopi O, iaitu apabila suami basuh baju. Ustaz, saya nak tanya sikit, kita terus kepada soalan lah. Kita borak-borakkan lah Ustaz kan. Apabila kita dengar topik ni, pastinya ramai kaum lelaki akan agak terasa, ataupun kaum wanita pula
agak suka. Okey, apabila dilihat suami basuh baju atau sidai baju di luar, orang akan kata, dia mesti kena queen control ni dengan isteri. Jadi sebenarnya Ustaz, apa sebenarnya peranan suami dan isteri dalam rumah tangga? Adakah sebenarnya wajib isteri buat semua kerja rumah ataupun ia hanya sekadar boleh bertoleransi? Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Saya suka topik ni. Dia sebenarnya saya nak jawab ni pun kena cermat sebenarnya. Sebab saya akan mewakili banyak pihak di luar sana. Okey, tapi apapun, seorang suami tugas dia adalah mengurus takbir keluarga semuanya sekali. Dan sebenarnya dia tak ada tahu istilah isteri yang nak kena masak, isteri yang kena basuh, tak ada. Sebenarnya yang bertanggungjawab untuk memastikan rumahnya bersih, memastikan rumah dalam keadaan yang baik, pakaian ke semua sekali adalah suami, dibantu oleh isteri. Cerita dia. Jadi saya mungkin ada akak-akak di luar dengar tu bang, dibantu. Dibantu bukan wajib. Dibantu. Bukan wajib. Tapi Ustaz check lah sikit, kalau Ustaz sendiri Ustaz basuh baju. Ya. Lepas tu tangan pun ada bau lagi. Masih bau lagi. Mesti basuh baju pagi-pagi. Tengah hari boleh sidai dulu kan Ustaz? Okey. Jadi bagi saya sebenarnya saya lebih suka nak tunjukkan bahawa kita sebagai contoh, dan bila kita yang mulakan dulu, ahli keluarga secara tak langsung, dia orang ayah boleh buat, abang boleh buat, jom kita buat. Macam tu. Bila saya yang mulakan dulu, kita basuh baju, dan saya menganggap ia macam satu hiburan tau. Sebab saya ni memang tabiat, bila saya basuh baju sambil tengah melipat, tengah nak jemur semua tu, saya suka dengar tazkirah Ustaz kan. Sama-sama dengar YouTube, sama-sama tengok movie tu kan Ustaz kan. Dia macam jadi hiburan. Ada orang mungkin dia stres, stres nak basuh baju, stres nak melipat semua sebab dia tak ada pengisian waktu tu. Saya sibuk. Saya berceramah, saya dengar counselling orang semua macam-macam. Saya tak ada masa untuk saya nak feel mengisi konten saya untuk seterusnya. Jadi itulah masa saya sambil melipat, sambil itu saya dengar daripada pelbagai tokoh lah. So mungkin itu cara saya kot. Maknanya Ustaz, bukanlah tanggungjawab ataupun bukanlah perkara yang wajib. Isteri je kena basuh baju, basuh pinggan, masak semua kan. Jadi tanggungjawab suami juga. Lepas tu para suami, para lelaki dah dengar penjelasan ni, bantulah kan Ustaz dengan beban. Okey Ustaz, pernah tak Ustaz berpengalaman bila basuh baju di rumah, kadang-kadang lelaki ataupun wanita lah juga, kadang-kadang mereka nak asingkan baju pun ada kalanya tak betul, ataupun baju tu lembab dan berbau hapak. Pernah tak Ustaz ada pengalaman macam tu, basuh baju dalam keadaan baju yang berbau? Ada? Dia macam ni. Saya sebenarnya pernah dulu sekali basuh baju, kemudian saya terlupa yang saya basuh. Dalam pukul berapa nak dekat tengah ibu teringat, ada basuh baju kan. Tengok-tengok dah kepam, dah busuk kan baju-baju tu. Jadi nak kena basuh semula. Sampailah saya berkenalan dengan ada satu sabun ni yang sangat istimewa di hati saya, dan nampak gaya memang istiqomah lah itu. Dan macam boleh membantulah masalah-masalah kaum lelaki. Sangat. Jadi tak apa. Maksudnya kalau biasanya kaum lelaki ni kalau dia buat kerja nak cepat je Ustaz. Nak cepat, janji basuh, janji bersih, janji wangi. Betul. Okeylah Ustaz. Bercakap tadi Ustaz pun dah cakap ada satu sabun yang Dozy detergent. Ada. Kita bolehlah kita tanya bar yang dah bersedia kat sana. Jom Ustaz. Jom. Boleh ya? Bolehlah kita tengok sabun tu depan mata kita sendiri Ustaz. Okey, sila. Saya ke sana. Ya, silakan. Lalu. Assalamualaikum. Okey. Nampak dengar tak? Lelaki berhibur dengan cara basuh baju sebenarnya. Dan dengan tazkirah. Dengan tazkirah. Dapat pahala. Dan pada hari ini Ustaz, pada hari ini Datuk, kita bersama-sama dengan Ketua Pegawai Eksekutif SRA Share Resources Sdn Bhd, Datuk Muhammad Syukri Ibrahim. Tepuk sikit. Okey, menjawab soalan itulah Fiza kan. Sama ada isteri ataupun suami yang basuh baju, nampak pengusaha kita sabun lelaki. Mesti Datuk yang basuh baju kat rumah. Ini ada penyelesaian. Mesti kaum lelaki, kaum suami dah bahagia dah ni. Dah happy dah di rumah. Ya, betul. Tapi kan Fiza, kita tengok saja drama di hadapan kita sekarang ni kan. Drama-drama tempatan seperti inilah perlu diangkat sebaris dengan pengusaha-pengusaha yang terkenal di luar sana. So soalan pertama saya, apa inspirasi Datuk untuk mencipta produk begini Datuk?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Inspirasi saya mencetuskan produk untuk saya buat produk jenama sabun Dozy ini di mana saya terdetik menggunakan sabun setiap hari lah. Saya tengok di mana bila cuci pinggan pun kita guna sabun kan. Basuh baju setiap rumah kita guna sabun. Jadi saya terdetik untuk saya ni nak jadi seorang pengusaha untuk membuat sabun pencuci untuk keluaran. Sambil membantu isteri. Sambil membantu isteri, membantu juga keluarga. Pada suami kan. Okey, jadi di situlah bermulanya saya mula-mula kita buat sabun pencuci pakaian, lepas tu kita keluar sabun pencuci lantai, pencuci tangan dan juga pencuci pinggan mangkuk. Dan kita akan ada lagi selepas ini akan ikut dia punya sabun yang terbaru lagi dah akan datang insya-Allah lah. Jadi Datuk, banyak kata menghasilkan banyak produk terjual dan sebagainya. Jadi macam mana Datuk dan Dozy sendiri nak memastikan kualiti? Okey, kita nak pastikan kualiti sabun ni supaya dia berada di tahap yang paling tinggi. Kita sebenarnya kita ada bilik, kita ada R&D sendiri, kita ada uji kaji macam mana kita nak membuat mencipta satu formula yang bagus di mana dia lain daripada yang lain kan. Sabun ni sebenarnya kalau kita buat tak ikut formulation yang betul, dia akan merosakkan pakaian kita. Jadi kita ada R&D, kita ada lab semua sendiri. Kita kena pastikan sabun yang kita keluar ni bermutu tinggi yang sangat berkualiti baru kita jual pada semua pengguna-pengguna di luar sana. Untuk Bah dan Fiza, untuk pengetahuan sebab kita sabun kita ni berbeza dengan sabun di luar sana sebab kita dahlah dia tu adalah pencuci, dia juga ada pewangi, dia juga pelembut dan juga dia antibakteria. Jadi maknanya kalau basuh baju sekalipun macam ada isu ada Ustaz handsome mana tadi ni cakap. Ustaz Elias kenapa nama tu? Saya tak pasti tapi saya kan kalau dia basuh baju jam 8 pagi, lepas tu pukul 12 1 tengah hari baru dia sedar dia belum jemur, insya-Allah tak bawa apa. Dijamin. Itu. Dan kalau jemur dalam rumah kan musim hujan, kan hujan di luar sana, jemur dalam rumah wangi satu rumah. Bagi rambut tanya. Ya. Gitu. Dan saya dengar tadi apa kesannya keunikan? Kita boleh tak cerita sikit apa keunikan ini? Ada macam-macam saiz, packaging yang berlainan. Sebenarnya kita ada yang 10 kilo, kita ada 8 jenis wangian yang berbeza. Di mana pengguna dan juga suami-suami ataupun isteri-isteri boleh pilih. Hari ni dia guna, bulan ni dia guna yang pink, bulan ni guna yang blue caring. Jadi dia wangian dia berbeza. Pelbagai. Jadi kita ada keluarkan juga yang terbaru sekali adalah Royal Elegant dia. Sangat wangi ni. Memang kalau kata kita dah buka belum tuang lagi, memang terpikat wangi dah, memang wangi. Memang wangi. Wih, macam. Tu dia. Betul. Maknanya ada bau lemon sikit wangi. Lemon macam tu. Betul. Sampai dah. Saya rasa tak cari yang lain. Satu studio ni pun ada wangi cari sabun. Tak cari lain. Tak cari sabun yang lain. Hati-hati statement. Ini yang sabun yang keluaran kita yang terbaru lah, 1.5 kilo. Memang telah di pasaran sekarang ni memang mendapat sambutan yang memerangsangkan yang sangat bagus dan sangat baik sampai ke Singapura. Alhamdulillah. Kita ada juga yang 1.8 kilo. Ada 3 wangian yang berbeza. Kita ada blue caring, kita ada ultra white dan juga kita ada red fantasy. Ini adalah power gel. Dia ada fungsi dia lain sikit daripada yang ni. Jadi untuk menguatkan lagi untuk kesan cucian tu lebih bagus lah. Kita ada pencuci lantai serai wangi, apple dan juga lavender. Dia serai wangi ni bagus sebab bila kita cuci lantai dan dia ni bukan makhluk halus, dia panggil apa? Semut lipat. Semut lipat semua. Makhluk halus. Saya dengar. Semua. Belakang dia cakap ustaz ni mesti makhluk halus. Itu kena baca ayat lain. Baca lain lah. Jadi itu Yang lain. wangi lantai dah cuciannya sangat memang efektif. dia kesan dia tu memang dah lama. Dia dekat lantai bila kita dah mop lantai tu kan memang wangi satu rumah lah. Maknanya kata kita memang duduk dalam suasana yang sangat wangi lah. Ya, betul. Okey Datuk, selain daripada wangi-wangian ni kan orang kata semerbak harum satu rumah, bak bunga kasturi cik. Tapi apa yang membuatkan Dozy ni menonjol di pasaran? Dia sebenarnya kita banyak buat marketing jugalah dari segi social media dan juga dari pasaran-pasaran yang kita buat oleh tim-tim marketing kita lah. Di mana kita telah melantik seramai stokis, ada lebih satu lebih seluruh negara dan juga ejen pengedir kita ada lebih kurang 5,000 orang. Jadi di pasaran sekarang ni memang semua orang dah banyak guna sabun Dozy lah sebab kita ada halal.
Dia membuatkan Halal yang kita Jakim. bila ada halal jakim ni, dia menguatkan untuk orang menggunakan lebih yakin, menggunakan tanpa Was-was. yang was-was. Dia turun guna sebab kita dah ada halal kan. Jadi itu yang menyebabkan pasaran kita melonjak tinggi untuk mendapat apa nama? Macam ni apa? Berapa tempat? Menempatkan sabun ni di pasaran, insya-Allah satu hari di peringkat antara Dan masalah. kami sangat yakin alhamdulillah sebab kita ada kilang sendiri, seperti Datuk sebut kita ada R&D je. R&D. Apa-apa sahaja mungkin kalau maklum balas daripada pelanggan kita dapat buat tambah baik lagi. Tambah baik lagi. Kan jadi untuk bagi kualiti yang lebih baiklah kepada pelanggan kita. Jadi Datuk, bercerita sikit tak apa beza tiga-tiga ni? Okey, yang ni Royal Elegant, yang ni dia memang warna sabun gold. Kita buat memang eksklusif untuk orang yang nak guna Royal Elegant yang lebih bagus daripada sabun jenama di luar sana. Yang ni adalah apa nama dishwash lemon. Dia guna, kita track sekali dia boleh krik. Dia tanggalkan minyak tu. Okey, Okey. contohlah ada Punyalah 100 licin. keping. Punyalah licin. Contoh ada 100 keping pinggan, berapa banyak titik perlu? Oh, yang ni kalau satu keping, kita tak perlukan banyak sebab kita letak dalam 2 titik saja dah cukup untuk kita basuh kat rumah lah kan. Jadi dia menjimatkan sabun ni dekat rumah. Jadi saya bagi tahu pada penonton dan juga di luar sana, bolehlah guna sabun Dozy pencuci pinggan ni, memang mantap. Memang kesan cucian dia sangat bagus lah. Memang dia tanggal minyak berkesan. Dan juga ini kita adalah hand wash strawberry. Memang wangi kalau kita guna untuk sekarang ni, kita musim-musim COVID ni kan. Jadi kita kena selalu bersih tangan lah, gunakan sabun pencuci tangan untuk kita sentiasa bersih. Bagi yang ada alahan tu alahan memang wangi, tangan jadi lembut. Memang kena guna ni sabun Dozy ni. Hand wash strawberry ni. Kita ada 3 wangian. Yang hand wash kita ada apple, kita ada strawberry dan juga kita ada grapefruit. Oh, bagus. Okay, jadi dia pencuci tangan tu dah sekaligus dapat melembabkan kulit tangan juga lah. Betul. Itu yang bagus. Baik, terima kasih kepada Datuk. Dan juga Ustaz, sebelum kita nak berhenti rehat, saya nak tanya soalan ni. Saya kira penonton pun memang nak dengar lah jawapan daripada Ustaz, dan juga drum symphony pun nak dengar ahli-ahli anggota. Ya, ni soalan cepu mas ni. Soalan cepu mas, tapi cara ringkas je lah Ustaz, cara ringkas. Okey, Ustaz boleh relatekan tak dengan apa ni cucian tadi tu, dan juga pembahagian tugas dalam rumah tangga mengikut Islam Ustaz. Pastinya pembahagian tugas dalam inilah pengurusan rumah tangga. Kalau baca Islam tentang sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri seorang yang melakukan kerja-kerja rumah yang sampai tahap kita sendiri tak mampu buat. Nabi sendiri jahit kasut yang koyak. Nabi sendiri akan memerah susu daripada haiwan atau kambing untuk diminum. Perah susu tu bukan bancuh, dan Nabi membasuh pakaiannya sendiri. Jadi maknanya ni semua suami Nabi. Jadi yang bukan Nabi ni, bilakah anda nak memulakan ini semua? Saya tinggalkan persoalan itu. Dan jom basuhlah baju dengan Dozy. Okey, betul, sangat berat peninggalan persoalan akhir Ustaz tadi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Ustaz Ilyas dan juga kepada Datuk Muhammad Syukri kerana bersudi bersama-sama dengan LKO. Dan baiklah, apa topik selepas ini, iaitu seperti yang saya bagi tahu kepada anda semua, kita akan mengupas isu benarkah kadar kesuburan negara semakin rendah. Okey, tapi semua itu kita akan kupas sebentar lagi. Kita berehat seketika dalam NLKO. Hijau murai batu puteri bunyi bunyian jelita. Tak nampak waktu dicari bila susah dijumpa. Satu di antara 7 tanya dari Jawa. Baru bertemu aduh kau tanya namanya. Baru bertemu aduh ini jawabnya. Nada malam irama pujangga teringat ku rindam. Dengan cerita di pagi hari, nasi lemak kopi
Alah, comelnya baby tu tadi. Comel macam bah. Jangan macam tu. Okey. Comel sangatlah, saya tak tahulah sebab saya ni ramai anak buah. Saya kat rumah pun saya jaga anak buah juga bersama dengan mak saya kat rumah tu. Puan Aizah Hashim saya menonton. Sabar jaga anak-anak kecil tu. Jadi berapa ramai bah? saya ada 5 orang, 5 orang anak buah. Anak buah bukan anak buah sebab saya masih single. Anak buah. Dan Fiza cakap dengan anak-anak ni, Fiza kan, Fiza sendiri sudah pun berkahwin, jadi boleh tak share sikit pengalaman macam mana pertama kali dapat anak tu? Macam mana pertama kali? Pertama kali. Baiklah Bak, jelas sebagai seorang ibu kan, sebagai seorang ibu, bila siapa yang tak nak anak bila kita berkahwin. Jadi bila kita dikurniakan ataupun ada rezeki dapat anak, bersyukur kehadirat Allah. Dan anak saya alhamdulillah dah 8 tahun dah tahun ni. Jadi tapi itu pengalaman kita ataupun kepada wanita yang mampu melahirkan zuriat. Tapi kepada mereka juga ada tak bernasib baik. Betul. Sebab dia ada banyak faktor bah. Kadang-kadang bukan saja genetik, kadang-kadang faktor sendiri, keadaan wanita itu sendiri. Letih, stres ataupun mungkin berkahwin dengan mungkin agak lewat. Jadi membuatkan tahap kesuburan itu semakin rendah. Betul, di samping kita punya suka atau kita punya kegembiraan tu, terpalit juga kedukaan mereka di luar sana yang tidak mampu mendapatkan zuriat, Fiza. Jadi inilah topik kita pada segmen kali ini, kadar kesuburan negara semakin rendah, dan ini pun sangat membimbangkan kepada kaum-kaum ibu kerana kita sebagai seorang isteri, bila kewanitaan kita dilihat apabila kita dapat melahirkan ataupun melahirkan zuriat. Dan Fiza, untuk hari ini kita ada siapa Fiza di studio? Di studio kita pada hari ini kita sangat berbesar hati kerana dia bersesuaian dengan topik kita pada hari ini, iaitu kadar kesuburan negara semakin rendah. Kita bersama dengan Puan Raihana Ismail, iaitu pengasas FPT International Sdn Bhd. Apa khabar Puan Raihana? Baik, sihat alhamdulillah. Sangat cantik, baju berwarna purple. Yalah, terselah keibuannya, terselah keayuan dan keibuannya. Okey, baik Puan Raihana. Jadi seperti yang Fiza dan Bah bagi tahu, pada hari ini kita nak bercakap mengenai tahap kesuburan negara semakin rendah. Itu dah diketahui ramai. Jadi kami nak tanya, mengapa tahap kesuburan negara kita semakin rendah? Seperti yang saya maklumkan tadi, adakah sebab stres, adakah sebab berkahwin lambat, ataupun adakah faktor genetik semata-mata, ataupun disebabkan pemakanan seseorang tu sendiri, Puan? Okey, boleh Fiza. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri dulu. Siapa yang belum kenal, saya adalah Dr. Raihana Ismail, pengamal perubatan. Satu waktu dulu saya sendiri pernah diuji dengan masalah sukar hamil. Sebab itulah hari ini saya sangat berbesar hati. Terima kasih kepada Nasi Lemak Kopi O TV9 terutamanya kerana sudi menerima kunjungan kami. Ada Dr. Rai dan juga FLT lah. Okey, so sebenarnya saya nak kupas sikit berkenaan statistik perangkaan negara, Department of Statistik Malaysia, yang mana dari tahun 1970 hingga terkini, kalau dulu satu wanita mampu melahirkan 4.9 orang anak. Yang ni kita ikut daripada total fertility rate daripada peringkat wanita yang masih dalam kategori subur lah, iaitu berumur daripada 19 tahun hingga 40 tahun. Tapi sekarang 2022 1.7 orang anak sahaja. Maknanya satu wanita mampu melahirkan 1.7 orang anak. Maknanya dia punya kadar kelahiran tu dah paling rendah, bawah daripada 2. Kalau bawah daripada 2 kita sangat risau. Maknanya kalau kita suami isteri 2 orang, 2 di sebelah 1. Jadi 20 tahun akan datang, golongan warga emas lagi banyak, golongan yang muda-muda dah berkurangan. Jadi sebenarnya ini peringkat global, bukan sahaja negara Jepun, bukan saja Malaysia. Jadi tapi Puan Doktor kongsikan sikit. Boleh. Negara mana yang mungkin lagi rendah pada kita kadar kesuburan? Yang paling rendah sebenarnya kalau ikutkan Jepun. Sebab daripada segi faktor ekonomi dan juga faktor stres sebenarnya sangat memainkan peranan penting. Okey, dan baru-baru ini kami pun ada pergi buat market research dekat Jepun. Kenapa kadar kelahiran kat sana makin menurun? Antara faktor dia adalah faktor ramai antara mereka memang memilih tidak mahu berkahwin. Disebabkan taraf hidup yang sangat tinggi. Dan lagi satu faktor, diorang sangat mementingkan kesihatan. Warga emas ramai tapi budak-budak sangat susah nak jumpa, dan childcare pun agak mahal. Jurang tu jauh. Jurang tu jauh. Itu dekat sana lah. Jadi dekat sana kerajaan Jepun dia buat langkah New Dimension. New Dimension yang mana dia bagi allowance untuk kanak-kanak yang bawah 3 tahun. Siapa yang pendapatan keluarga dia bawah daripada $80,000. Jadi macam-macam langkah pendekatan untuk menggalakkan lagi warga Jepun supaya meningkatkan kadar kelahiran. Jadi kat Malaysia ni sebenarnya apa yang saya sangat risaukan,
bukan saya tapi ramai lagi, iaitu lembaga contohnya LPPKN baru-baru ini dia mewawarkan untuk buat pusat rawatan kesuburan yang jolu-jolu kalinya dekat Malaysia lagi beberapa tahun, dan saya sangat mendukung. Dan yang paling kita risaukan adalah faktor utama kenapa kadar kesuburan menurun adalah disebabkan oleh faktor stres. Stres ni ada banyak faktor, stres makanan, stres fizikal dan juga stres emosi. Kalau makanan tu yang paling lazim, sebab dari tahun dulu mak kita, nenek-nenek kita dulu makan makanan semua yang fresh, tapi sekarang kita semua banyak makanan instan, banyak perencah contohnya. Baik, doktor. Kalau kita sebut mengenai dulu dan sekarang, kalau kita lihat dulu tak banyak ikhtiar hamil produk atau ikhtiar hamil punya program dan sebagainya. Dan kalau doktor boleh kongsikan kepada penonton bagaimana seseorang itu dapat menyuburkan diri mereka sekaligus menjalani proses ikhtiar hamil itu sendiri. Okey, boleh. Sebenarnya ada 3 tips mudah lah saya akan selalu share. Yang pertama, elakkan makan berat 3 jam sebelum tidur. Sebab sistem perhadaman kita. Balik-balik je makan mana? Jom lepak kan. Kita kat Malaysia. Okeylah. Tak ikhtiar hamil saya ni. Okey. Kena kurangkan sikit makan berat 3 jam sebelum tidur, sebab sistem perhadaman kita kena rehat waktu ni, dan hormon stres kita waktu ni pun kena reduce, kena kurangkan, dan supaya hormon seksual kita lebih meningkatlah. Okey, yang pertama. Yang kedua, minum air masak yang cukuplah, secukupnya. Okey, yang ketiga, pastikan amalkan nutrisi yang seimbang. Itu yang kita dah formulakan susu subur FAT itulah. Nutrisi seimbang maknanya merangkumi pelbagai vitamin dan juga mineral yang mencukupi untuk keperluan asas badan kita setiap hari. Okey. Jadi Encik Doktor merusikan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Jadi susu kita terus sajalah ke ni kan. Apa inisiatif yang akan diambil oleh doktor sendiri? Okey, saya selaku pengasas kepada FAT, antara inisiatif yang pertama saya buat adalah saya nampak struggle-nya dulu masa saya bantu pesakit saya di klinik klinik saya sendirilah waktu tu. Saya nampak mereka struggle nak telan berbelas biji vitamin dengan mineral, dan kos agak mahal, dan waktu tu juga saya nampak diorang susah untuk follow up. Follow up maknanya setiap bulan nak kena jumpa saya, nak spend masa, tapi tak ada masa. Okey. Jadi sekarang kita dah memudahkan, kita ekstrak daripada berbelas multivitamin mineral tu kepada bentuk pengkelasan makanan. Maknanya dalam satu sachet dia dah boleh dapat untuk keperluan asas harian supaya hormon dia seimbang dan konsisten sistem badan dia cantiklah setiap hari. Itu yang kita formulakanlah susu FAT. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton demo sedikit bagaimana untuk membancuh susu FAT ini sendiri. Okey, boleh. 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 Doktor boleh Okey, ini contoh. Saya pun tak boleh bangun. Berdiri. Ni perisa dia ada banyak perisa. Sebenarnya kita ada 8 perisa. Yang kalau asas kita ada 3 asas lah, coklat, strawberry, madu kurma. Sebenarnya setiap 3 flavor asas ni sama je dia punya bahan asas dia. Dia ada berbelas multivitamin mineral yang kita perlukan lah. Contohnya vitamin D, folic acid semua tu. Tapi cara minum pun sama, sekali sehari sebelum sarapan pagi. Tadi pagi dah breakfast nasi lemak ke? Sudah. Lagi dia jawab. Kalau dah kena tunggu esok lah pula. Dia sebelum sarapan. Okey, doktor. Jadi doktor boleh saya berdiri ke nak? Saya duduk. Kita duduk. Okey. Kita duduk dulu. Okey, boleh. Tapi saya tarik tengok ada satu tu susu kambing. Kenapa susu kambing kan doktor? Kenapa susu kambing bukan susu lembu? Sebab susu kambing amino asid dia lebih kecil, kaisin dia lebih rendah, dan dia tidak menyebabkan keradangan pada usus. Dan di samping tu kita pilih susu. Kenapa? Sebab susu sendiri dia ada IGF, insulin growth factor, yang mana dia membantu tingkatkan pertumbuhan dan pembahagian sel lah. Jadi sebenarnya kita ada satu lagi flavor istimewa, iaitu taro. Taro tu untuk menggalakkan lebih daripada sebiji telur pecah dalam satu cycle dia untuk ikhtiar kembang. Mudah je. Ni perisa coklat yang saya tadi. Ni coklat. Perisa coklat. Jadi suhu air macam mana pula? Ni suhu air kena air sejuk ataupun air suam, air suhu bilik, jangan air panas, sebab kita nak kekalkan vitamin dalam dia. Sebab kebanyakan contoh kita masak sayur. Sayur hijau pekat dia kaya dengan folic acid, vitamin K semua jadi. Tapi bila kita dah masak dah tak ada zat. Sebab tu kita rasa kita makan sayur setiap hari. Kenapa masih sembelit? Kita makan sayur setiap hari tanpa masih lagi tak dapat zat. Sebab dah rosak. Jadi kita perlukan bancuh dalam air sejuk atau air suhu bilik. Shake saja. Shake saja. Shake saja. Doktor dah masak. Tak apa. Tak lupa. Sorry ya. Boleh. Kita live ni. Kita recording. Okey. Alright. So nanti shake lah. Okey, shake betul-betul. Okey, shake dalam 5 second macam tu. Dalam 5 second macam tu. Dia jadi. Lepas tu boleh terus minum. Dia
Coklat ni bang. Tapi sedap nampak ni. Ini tak nampak macam ubat lah. Padahal Selesa dia nak merupakan minum. produk perubatan, produk kesihatan, tapi tak nampak. Nampak sedap. Nutrisi tambahan. Saya nampak macam coklat ice blended. Yes. Okey. Terima kasih Dr. Hana Ismail, pengasas FPT International Sdn Bhd atas perkongsian. Susu shake tu nanti Hafizah boleh try nanti mungkin. try lagi. Dan apa yang penting tadi kita bercakap, jaga pemakanan anda, jaga diet seimbang, jaga mental, jaga badan kita elok kan, untuk sama-sama kita menyahut usaha untuk mengembalikan semula keadaan kesuburan negara kita. Kesihatan luaran, bukan sahaja luaran tetapi juga dalaman. Dan kepada kita sebagai seorang Islam juga harus berusaha berikhtiar. Jadi susu FT ni mungkin insya-Allah boleh membantu ibu-ibu di luar sana dalam untuk melahir ataupun mendapatkan zuriat. Okey, jadi kita akan berehat seketika. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini kita ada topik apa tu, Ba? Topik tu kita rahsiakan dulu. Kita kembali sebagainya ini dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Tangan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi Lemak Kopi O. Apakah kekuatan seorang usahawan yang berjaya? Kekuatan seseorang usahawan yang berjaya adalah mereka mestilah mempunyai kekuatan dalam menjual. Orang yang bagus dalam perniagaan, jualan adalah kunci utama kerana itu adalah sumber kepada kewangan mereka. Kalau kita boleh belajar daripada kisah bagaimana, ini kisah lama, bagaimana satu orang lelaki ni, dia daripada United Kingdom, dia diarahkan untuk pergi satu zaman ke Afrika Selatan untuk menjual kasut. Yang mana pada waktu tu orang asli sana tak pakai kasut dan mereka hanyalah pakai berkaki ayam. Kemudian dia diarahkan untuk menjual kasut ke sana. Bila dia sampai kat sana, dia telefon balik kepada ibu pejabat dan dia beritahu, oh, orang sini tak pakai kasut, dia kata. Jadi kita tak boleh jual kasut dekat sini. Jadi dia pun dipanggil balik. Kemudian dia hantar jurujual yang kedua. Jurujual yang kedua ni bila dihantar ke Afrika Selatan daripada United Kingdom, London, dia sampai kat situ, dia kata, wah, ini adalah pasaran yang baik. Sebab apa? Sebab semua orang tak pakai kasut. Jadi apa yang dia buat adalah dia minta contoh-contoh sampel kasut daripada ibu pejabat untuk dihantar ke Afrika Selatan dan bagi mereka pakai. Bila orang asli dia pakai kasut-kasut ni lepas 2-3 bulan, kasut tu jadi haus, nipis dan mereka perlukan kasut baru, apa yang berlaku adalah jualan kasut mula berlaku dan lebih ramai orang asli di situ pakai kasut. Jadi kuncinya kat sini apa? Kuncinya adalah bagaimana kita membina sebuah perniagaan. Asas yang paling utama adalah kemampuan kita untuk menjual. Orang yang bagus dalam jualan, dia boleh menjual hampir apa saja. Tetapi dia berbalik kepada 3 kunci. Dan ada 3 kunci penting yang anda kena kuasai. Yang pertama, kita mesti tahu siapakah sasaran kita. Sasaran utama, orang yang kita nampak perlukan produk kita atau perkhidmatan kita. Yang pertama, kita kena pasti sasaran. Nombor 2 adalah kita kena tahu apakah masalah mereka. Masalah yang mereka ada yang menyebabkan mereka akan perlukan produk atau perkhidmatan kita. Dan nombor 3, kita mesti ada bukti yang produk kita atau perkhidmatan kita ni telah membantu ramai orang lain. Sekiranya kita kuasai 3 perkara ni, kita akan mampu menjual hampir apa sahaja produk ataupun perkhidmatan di dalam pasaran. Dan kalau kita kuasai jualan, pastinya kita akan ada peningkatan dalam kewangan kita. Dan seperti saya sebut, kalau kita pandai menjual, kita boleh membantu lebih ramai orang dan memberi manfaat pada lebih ramai orang. Kalau kita pandai menjual, dunia pun kita boleh jual. Itu dia tadi motivasi secangkir kopi. Kopi apa? Kopi O. Kopi O, betul. Dan motivasi secangkir kopi ini bersama dengan mentor usahawan kita, iaitu Datuk Wira Dr. Aizan Osman. Episod pertama mengenai dunia pun boleh jual, Fiza. Dunia? Macam mana dunia? Dunia pun boleh jual. Saya dah standby dah, boy. Betul. Dan itulah bagaimana pentingnya kemahiran untuk menjual bagi seseorang peniaga, Fiza. Setiap hari apa? Kalau kita nak saksikan episod khas ni? Betul. Episod khas ni adalah segmen ni adalah setiap hari Khamis hanya di Nasi Lemak Kopi O. Kopi O. Baiklah, bah, kita hampir dah menuju ke akhir. Hampir menuju ke akhir rancangan. Tapi sebelum tu, yang Bah tengah duduk sekarang, yang Fiza tengah duduk sekarang, yang Empuk, yang guest kita duduk, yang di sini meja
frame dan sebagainya adalah daripada Ella Furniture. Terima kasih kepada Ella Furniture kerana menaja set NLKO sepanjang NLKO bersiaran. Okey, dan kepada anda juga jangan lupa saksikan siaran ulangan Nasi Lemak Kopi O setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 7.30 malam. Jumaat, Sabtu, Ahad, ulangan 7.30 malam, dan kami bersiaran secara langsung pada Rabu, Khamis dan Jumaat jam 10.30 pagi. Okey, Fiza, jumpa esok dalam Lemak Kopi O. Bye bye. Bye, assalamualaikum.